Okay, kita teruskan kepada perkongsian. Tapi cuma saya minta dua saja, iaitu anda tekan share dan anda tekan komen lah, like ke, bagi love ke dan sebagainya. Sebab saya nak kongsikan ilmu yang menarik malam ni, iaitu berkaitan dengan rujuk. Sebab isu berkenaan dengan cerai ni banyak. Isu rujuk pun banyak juga. Jadi antara yang lebih tinggi dalam isu dalam tempoh PKP ni benda ni, iaitu lafaz cerai dan juga rujuk ni. Alright, so saya akan ready untuk menjawab soalan-soalan, tapi kita akan bagi penerangan dulu. Saya nak bagi penerangan tentang isu mengenai lafaz rujuk yang mana dalam beberapa hari yang lepas, hari Rabu hari Rabu saya ada buat saya up satu penulisan. Okey, saya upkan satu penulisan tentang lafaz rujuk. Saya cerita tentang rujuk di mana ada seorang klien saya. Okey, saya terus masuk. Ada seorang klien, bukan klien lah, dia prospek lah. Okay? Dia tanya kat saya tentang bagaimana kalau kata suami dia ni lafaz rujuk. So bila kita kita soal dan sebagainya tu, kita dapatlah cerita yang sebenar. So saya nak ceritalah kepada anda semua, siapa yang dah baca artikel. Alright, ceritanya mengenai seorang wanita ni yang mana suami dia ni menceraikan dia. Okay, disahkan bercerai. So bila disahkan bercerai tu, dalam tempoh dia beriddah, iddah orang cerai dengan talak satu ni kita panggil talak raj'i. Iddahnya adalah 3 kali suci. Okey, maksudnya kalau kata cerai hari ini, so dia kena tunggu period, kemudian suci baru 1 kali. Okey, yang tu proses yang biasa. Cerai cara apa sekalipun, kalau masih datang period, okey, kalau masih datang period, dia mesti kena beriddah 3 kali suci. Okay, yang tu perkara yang paling basic lah sebagai seorang wanita yang bercerai, sebagai seorang suami yang bercerai, dia kena tahu tentang iddah ni. Alright, so long short story, si isteri ni kena ceraikan dengan suami dia dengan talak satu. Alright, so talak satu, talak raj'i. Dalam tempoh iddah tu, dia hampir-hampir dia nak habis iddah tersebut, tiba-tiba suami dia datang ke rumah. Okay, saya kena guna perkataan suami lagi sebab bila cerai talak raj'i ni, walaupun dia mungkin ada status dia bekas suami, tapi sebabkan talak raj'i ni dia ibarat seperti kaki sebelah sahaja keluar daripada rumah, sebelah kaki lagi masih dalam rumah. Maksudnya, kalau katalah suami isteri ni bercerai talak satu, dia masih lagi belum officially bercerai habis. Okay, sebab dia masih ada iddah. Alright, cumanya apa yang berlaku kepada wanita ni, dia didatangi, suami dia datang ke rumah. Anak-anak pergi ke sekolah. Ada ada 2 orang anak kan. So 2 orang anak ni pergi ke sekolah. Jadi dalam keadaan dekat sekolah tersebut, suami dia ni datang ke rumah. Dah lah ditinggalkan. Kemudian suami ni datang ke rumah pada waktu orang tak ada kat rumah. Jadi bila dia datang tu, dia bagi trick. Dia bagi tahu kata dia tertinggal barang. Saya ceritakan dalam saya punya penceritaan tu, suami dia ni selalu sebelum bercerai, selalu pukul dia, selalu dera dia dan sebagainya. Kemudian ada selalu banyak berlaku pertengkaran dan kemudian berlaku perceraian. Bila cerai tu pula, cerai 2 mahkamah, kemudian disahkan cerai tersebut. Bila sahkan cerai tersebut, so dia dah tak ada hati dah, dia tak ada perasaan sayang dah terhadap suami tu. Jadi bila diceraikan tu, dia rasa macam lega. Tapi bila tiba-tiba kan, dalam tempoh iddah tu, suami dia datang. Bila suami dia datang ni, dia bagi trik. Dia kata, saya nak masuk dalam rumah, nak ambil barang sekejap, ada dekat dalam bilik. So dia pun takkan nak kata tak boleh kan sebagainya kan. Sebab dia tahu kata kalau kata dalam tempoh iddah ni, dia masih lagi kena anggap yang ni suami. So dia benarkan. Bila benarkan masuk tu, apa yang berlaku perempuan, dia kata suami dia ni heret tarik masuk dalam bilik, tapi dia nak menjerit tak boleh. Dia rasa macam serba salah kau nak menjerit kan. Dia tarik. Kemudian dia suami kata nak. Apa faham lah kot kan. nak lah. Saya tak boleh cakap lebih-lebih ingat. Ni anak saya faham. Okay.
So nak lah. Alright, so bila dia nak tu, so isteri dia pun kata, "Apa faham kot kan? Oh, faham lah kot kan?" So tak payahlah saya nak terangkan nak apa kot. So dia bagi tahu si suami ni kata nak benda tu. So bila dia kata dia nak benda tu, of course isteri dia kata tak maulah. Satu hal sebab tak ada perasaan lah. Tapi yang lebih teruknya adalah dia dalam keadaan haid, perempuan. Dalam keadaan datang haid. Apa hukum seorang wanita yang datang haid bersetubuh dengan suami dia? Hukumnya adalah haram. Haram, perempuan. Okey, jadi suami ni dah kena bagi tahu dah, kata saya period. Tak boleh. Lagipun kita dah tak ada apa-apa. Kalau nak kita kena rujuk dulu. Suami dia kata tak apalah. Boleh, mana saya pernah belajar kata rujuk melalui perbuatan boleh. Maksud rujuk melalui perbuatan maksudnya berlaku persetubuhan tu, maksudnya boleh dikira sebagai rujuk. Jadi dia tarik nak juga. Orang kalau dia dah orang panggil apa? Kalau orang panggil istilahnya ayak dah menggelegak tu. Kalau dia dah menggelegak tu, perempuan, dia tak pilih nak fikir, dia tarik juga, perempuan. Masa orang ni bercerita kan, masa sesi consultation ni, dia bercerita, perempuan. Bila dia bercerita tu dalam keadaan yang sukar dia nak sebut, tapi saya korek lah. Saya korek sampai saya faham apa sebenarnya dia nak ceritakan. Bayangkan, perempuan, dia kata dia sedih sangat sebab dia tarik sungguh-sungguh tu masuk, dan kemudian masuk bilik, dia tolak. Kemudian dia rentak dan terus. Apa yang berlaku sampai dia bagi tahu sampai berdarah, perempuan. Berdarah. Habis basah katil tu dengan kesan-kesan darah, perempuan. Saya boleh katakan benda ni bukan setakat kejam, tapi dia zalim, dia tak berperi kemanusiaan buatlah macam ni. Kejam, zalim dan hina sangat-sangat perbuatan macam ni, perempuan. Orang Islam balik berakal, saya rasa tak perlu dah nak cerita tentang haramnya perbuatan untuk bersetubuh dalam keadaan isteri datang period. Saya rasa benda ni adalah satu benda yang basic kita belajar daripada kecil. Melainkan kita kahwin ni orang gila. Kan? Kalau kita kahwin ni orang gila, saya rasa mungkin dia tak tahulah. Kan, orang gila, tak apalah kan. Kalau orang yang waras, dia tahu haram hukum ni, dia tahu dia tak akan melakukan benda tersebut. Kan? Jadi kesian sangat-sangat dekat wanita ni. Bila berlaku macam tu dekat wanita ni, perempuan, hati dia ni daripada ada perasaan rasa macam sebelum nak mai tu, mungkin dia ada perasaan dia kata nak bagi peluang. Tapi bila jadi perbuatan macam tu, perempuan tanya diri perempuan sendiri, masih ada lagi tak kalau kata nak sekelumit kesian? Masa tu, perempuan, suami isteri ni dia bagi tahu dia rasa macam dia nak tikam. Kau tahu, aku tak tulis benda ni. Tak tulis cerita ni, tapi dia rasa macam dia nak tikam suami dia. Benci, punya geram sebab pedih, sakit dan sebagainya. Tapi disebabkan laki ni, dia terpaksa bertahan. Okey, dia tak mau lebih-lebih sebab dia takut masa depan anak-anak dia nanti. Dia takut masa depan anak-anak dia. Maksudnya macam kalau dia pergi buat laporan polis ke apa kan, benda ni sukar nak dikatakan sebagai satu jenayah. Okay? Sebab dia masih lagi boleh dianggap sebagai suami. So kalau perbuatan begini, kalau kata nak laporkan pada pejabat agama pun, dia akan mendatangkan masalah besar juga. All kira sebab macam jenayah jugalah kan. Cuma jenayah ni jenayah hukum syarak lah. Okay? Kalau kata tak ada hubungan, maksudnya dah habis dah, tak ada, dah bercerai langsung, okay, di kategori bekas suami, kalau datang ke rumah, yang ni mungkin boleh kita cas sebagai rogol. Tapi kalau kata masih lagi dalam keadaan ni, dah masih lagi dianggap suami ni, kita nak cas atas apa? Nak buat laporan polis, saya rasa polis pun takkan boleh ambil tindakan. Nak buat atas apa kan? So benda ni sukar untuk nak buat kan.
dan menyebabkan lagi satu, kalau buat apa pun berkaitan dengan ni, dia mesti akan dikira sebagai jenayah lah. Kalau kata jenayah macam ni, masa depan kepada lelaki tu dan juga anak-anak. So dia tak mau ambil macam tu tindakan, dan dia simpan dalam hati saja. Okay, simpan dalam hati. And then perempuan, apa yang berlaku adalah benda ni berlalu macam tu saja. Okay, habis macam tu saja. And then suami dia ni, lepas dah habis macam tu, so tak ada lah kata nak merujuk ke apa dan sebagainya. Habis saja tempoh iddah dia tu kan, dalam beberapa bulan selepas habis iddah tu. Okay, so peristiwa tu peristiwa yang hilang macam tu je, habis macam tu saja. Okay, so selepas berapa bulan habis saja iddah, isteri ni dah dapat perintah tau, dah dapat perintah cerai. So bila dah dapat perintah cerai ni, dia okay, tiba-tiba datang dispatch. Dispatch datang, dia dapat satu permohonan. Terkejut dah daripada mahkamah. Okay, datang daripada mahkamah, dia terbaca, dia kata dapat satu kes berkenaan dengan permohonan pengesahan rujuk. Terkejut dia perempuan bila dia baca dalam tu adalah, dia kata suami dia ni membuat mohon untuk disahkan di mahkamah bahawa wujudnya lafaz rujuk di luar daripada mahkamah. Lafaz rujuk ni perempuan, okay, saya ceritakan, dia sepatutnya dia tak boleh berlaku dekat tempat lain. Dia hanya ada satu tempat sepatutnya berlaku. Okay, dia sama macam lafaz talak. Saya ceritakan. So dia terkejut perempuan. Dia dapat dapat permohonan tu. Okay, dia rasa macam mana boleh jadi macam ni. Jadi dia geram dan sebagainya. That's why dia mencari jawapan. That's why dia hubungi. Sebab tu perempuan, kalau kata ada yang komen, yang tanya apa jadi lepas tu, kan, apa jadi lepas tu kan, saya tak boleh cerita lebih sebab kes tu belum habis lagi. Kes belum habis lagi. So bila kes belum habis lagi, saya pun tak boleh nak kata apa, kita serah pada mahkamah. Cuma apa yang saya boleh bagi tahu adalah apa yang pandangan undang-undang dan juga pandangan hukum syarak. Itu saya boleh ceritakan. Alright. So daripada kisah dia ni, saya membuat satu perkongsian, satu penulisan untuk anda semua faham apa tu rujuk. Line tak okey tuan. Ya ke? Alamak. Line tak okey Test line okey tak? Line okey tak? Cuba test dulu. Aduh. Line tak okey ke? Cuba test sekejap. Okey je. Okey, alright. Puan Daya, okey je, alright. Okey. Siapa yang tak okey tu sorry lah okey. So, apa yang berlaku adalah lafaz rujuk ni, dia hanya boleh dilakukan oleh suami. Okey, hanya boleh dilakukan oleh suami pada ketika isteri dalam tempoh iddah. Okey. Rujuk ni dia lebih kurang sama macam talak. Dia adalah kuasa kepada suami. Hanya suami yang boleh sebut perkataan rujuk. Sama macam talak, hanya suami yang boleh kata lafaz talak. Okey. Jadi kalau suami ni kata aku rujuk kamu, okey, aku rujuk kamu, maka perkahwinan ni dia boleh kembali balik. Okey, boleh kembali balik. Di sisi hukum syarak pun begitu. Kalau isteri dalam tempoh iddah, okey, isteri dengar lafaz tersebut, dia boleh jatuh, dia boleh sabit. Okey, sebab hadis Nabi SAW kata ada tiga perkara yang kalau sebut main-main pun dia tetap akan jatuh, dia tetap akan sabit. Apa dia? Nikah, talak dan rujuk. Okay, maksudnya kalau nikah ni main-main pun, kalau kata cukup rukun pun, dia tetap boleh sabit juga, boleh sah nikah tu. Kalau talak pun, sebut main-main pun, dia boleh jatuh talak juga. Rujuk pun sama, kalau saja sebut pun, rujuk tu pun dia boleh jatuh juga.
Okay. So, rujuk ni adalah satu perkara yang privilege. Iaitu kuasa kepada lelaki, kuasa kepada suami yang ada kuasa untuk merujuk isteri dia dalam tempoh iddah raj'i sahaja. Tapi orang yang bercerai dengan secara fasah ke, tebus talak ke, cerai talak 3 ke, yang ni semua kita sebut talak bain, dia tak boleh rujuk. Hanya orang talak 1 ataupun talak 2 sahaja. Okay. So, apa yang saya nak ceritakan tentang lafaz rujuk ni, dalam hukum syarak, kalau suami kata dia lafaz rujuk dalam keadaan isteri dengar semasa dalam tempoh iddah, dia boleh jadi sah. Dia boleh sabit benda tu. Okay. Tapi katakanlah kan, lepas dah habis tempoh iddah, lepas dah habis tempoh iddah tu, isteri tak dengar pun. Tak ada pun perkataan dia kata aku lafaz rujuk. Okay. So dia tak dengar pun perkataan tu. Saksi pun tak ada. Tak ada saksi pun dengar benda tu. And then bila dah habis berlalu macam tu, kemudian suami claim. Suami claim kata, contoh kita bagi situasi. Yang mana kalau suami kata, lepas dah habis tempoh iddah, kemudian suami tu dalam sebulan lebih, 2 bulan lebih lepas tu, dia datang jumpa isteri dia, datang nak masuk rumah. Dia kata, saya nak masuk rumah ni. Kita bukan dah suami isteri dah ni. Isteri kata lah kan. Lepas tu suami tu kata, aku ada lapan rujuk. Bila pula? Aku tak dengar pun lapan rujuk tu. Saksi pun tak ada. Yang ni rujuk yang berlaku tanpa pengetahuan isteri selepas habis tempoh iddah. Okay. Kalau berlaku macam ni, kalau isteri menafikan, dari segi hukum syarak, kita kena berpegang dengan keterangan isteri tu. Sebab dia dah habis tempoh iddah, jadi hak dia. Kalau dalam tempoh iddah dia dengar ada lafaz rujuk tu, maka yang tu hak lelaki, hak suami untuk rujuk. Tapi lepas dah habis tempoh iddah, suami claim kata ada lafaz rujuk, dia tak boleh claim macam tu sahaja. Sebab yang tu hak isteri, kata dengar tak dengar. Okay. So, yang ni saya cakap ni berpandukan kepada kitab Al-Mu'tamad. Kitab Al-Mu'tamad ni adalah pandangan yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Kita panggil apa? Qaul jadid. Okay, kita panggil qaul jadid. Iaitu tafsiran ulama yang paling terkini lah. Cerita macam tu. Saya bukan cakap saja. Saya ada refer dia, saya punya kitab saya tu. So, saya sampaikan kepada anda ni bukan cakap kosong. Alright, cuma saya tak balik je benda tu. Saya tak balik kitab tu je. Tapi basically saya buat penulisan tu, saya rujuk kepada kitab tersebut. Kalau dia kata kalau dalam kitab tu, kalau suami lafaz dalam keadaan isteri iddah, suami ada hak untuk merujuk. Tapi kalau dah habis tempoh iddah, suami claim dia kata nak rujuk tu, yang tu hak isteri nak menentukan perkataan isteri. Kalau isteri kata tak ada, saya tak dengar pun benda tu, maka dia kena berpegang kepada benda tu, melainkan suami dapat buktikan lafaz rujuk tersebut. So yang tu dari sudut pandangan hukum syarak. Pandangan hukum syarak. Tapi perempuan, kita dekat Malaysia ni, dia bukan setakat hukum syarak saja. Kita kena tengok juga kepada undang-undang. Rujuk ni sama macam talak. Talak pun dia ada dalam undang. Kan? Orang yang lafaz talak, dia kena buat pengesahan di mahkamah. Okey, tapi kalau orang yang nak rujuk, katakanlah anda yang menonton ni perempuan, anda nak berbaik semula, nak rujuk balik dengan suami. Okey, tempat yang perlu anda pergi adalah pejabat agama. Kalau kita nak berkahwin, nak nikah, nak kahwin, tempat yang kita kena pergi adalah pejabat agama. Okey, tapi kalau kata kita nak kahwin satu lagi, poligami. Okey, kalau nak poligami, tempat dia mahkamah. Okay, clear? Alright. Kalau cerai dia bukan tempat lain perempuan. Dia tak ada pergi pejabat agama dah. Dia memang kalau kata sebut lafaz cerai ke ataupun nak bercerai saja, tempat dia mesti mahkamah. Okay, dia mesti dekat mahkamah. Kalau suami lafaz dekat luar mahkamah, maksudnya lafaz cerai dekat rumah, kita kena pergi mahkamah. Kalau suami kita nak bercerai secara baik di mahkamah, suami kena file ataupun isteri kena file kes cerai di mahkamah. Okay, cerai bidang kuasa mahkamah. Rujuk pula, dia kuasa asas kepada pejabat agama. Pendaftar nikah, cerai dan rujuk.
Sama macam kahwin awal lah kan. So kalau kahwin awal tu pun kuasa pendaftar nikah cerai dan rujuk. So kalau kata anda telah disahkan bercerai, dah dapat sijil cerai, okay, so ataupun belum dapat sijil cerai lagi pun, tapi dah plan nak rujuk dah, okay, jadi suami dengan isteri ni kena pergi bersama ke pejabat agama untuk daftar rujuk. Tak susah pun. Dia cuma bawa diri saja, bagi tahulah, kata kami telah bercerai, ni telah disahkan oleh mahkamah, ni sijil cerai kami nak rujuk. So pejabat agama akan ambil dan batalkan sahaja. Saya biasa duduk kat pejabat agama dulu masa saya praktikal semester 3, time diploma dulu. Pengalaman saya praktikal dekat pejabat agama seberang Perai Tengah dekat Bukit Tajam. Saya duduklah sekejap dekat bahagian kaunter. Kemudian praktikal tu masa tu duduk dekat bahagian penguatkuasaan. So pengalaman lah tu. Saya tengok lah, oh tak susah pun. Dia datang, so pejabat agama just buat keluar satu buku, dia catat saja kata dapat rujuk tersebut, and then ambil sijil cerai tu, dibatalkan. Nanti dalam 2 minggu tu dia bagilah, dia siaplah satu sijil rujuk. Macam sijil nikah, dia ada sijil, dia tulis rujuk. Okay, so sijil rujuk tersebut. Yang ni kuasa pejabat agama. Tapi syarat dia, okay, di sisi undang-undang, syarat untuk rujuk ni, dia mesti kena ada persetujuan bersama. Okay, katakanlah dalam isu yang mungkin ramai berlaku sekarang ni, suami nak rujuk tapi isteri tak mau. Okay, isteri tak mau rujuk, kan, lalu berlaku kan. So kalau macam ni, katakanlah suami nak rujuk, suami pergi pejabat agama, suami bagi tahu saya nak rujuk, isteri tak ada. Pejabat agama kata, mana isteri? Isteri setuju tak? Isteri tak setuju. Dan ni tak boleh nak jadi. Sebab apa? Sebab di dalam undang-undang, okey, di dalam undang-undang, nak rujuk ni dia perlukan kepada persetujuan daripada pihak isteri. Andai kata isteri tidak bersetuju, mahkamah, okey, pejabat agama, dia boleh minta pada mahkamah untuk melantik satu jawatan kuasa pendamai. Okey, jawatan kuasa pendamai. Dia ikut balik seksyen macam bercerai. Kalau suami ni tak setuju untuk bercerai, okey, isteri nak bercerai tapi suami tak setuju, dia akan pergi kepada jawatan kuasa pendamai. Macam tu juga rujuk. Kalau isteri tak setuju nak rujuk, suami nak rujuk, dia akan pergi kepada jawatan kuasa pendamai. Jadi mahkamah boleh melantik jawatan kuasa pendamai untuk tengok sama ada boleh berbaik balik ataupun tidak. Okay, so step dia akan pergi kepada jawatan kuasa pendamai. Dan kalau kata tak boleh, tak ada laporan yang baik, negatif lah kan, maksudnya gagal lah untuk berbaik balik tu, tak ada punca nak berbaik balik, jadi dia akan pergi kepada hakam pula. So proses tu adalah proses yang mengikut kepada seksyen seperti seksyen 47 punya perceraian tu. Okay, so dia bukan automatik. Kata suami setuju nak rujuk macam tu, isteri kata oh dah terperangkap dah, habis lah aku tak boleh buat apa-apa dah. Tak. Okay, di sisi undang-undang dia punya flow dia macam tu. Kalau suami nak lafaz rujuk, dia mesti ada pengakuan ataupun persetujuan daripada pihak isteri. Okay, tapi kalau katakanlah kan, isteri yang nak rujuk, suami kata aku tak mahu, tolonglah rujuk balik, tak kesian kat anak-anak ke? Suami kata, saya bagi nafkah kat anak-anak, tapi saya tak mau rujuk anak. Okay, yang tu pun tak boleh jadi juga, puan. Sebab kuasa rujuk ni sama dengan kuasa talak. Dia ada pada suami. Kalau suami nak cerai, dia boleh cerai. Okay, dia boleh cerai. Okay, tapi ada setengah mahkamah yang mana mahkamah ni kata, kalau kata suami isteri tak setuju untuk talak pun, dia boleh pergi pada jawatan kuasa pendamai. Okay, sama macam rujuk juga. Kalau isteri nak rujuk, suami tak mau, mungkin boleh pergi kepada jawatan kuasa pendamai juga. Sebab jawatan kuasa pendamai ni adalah satu perkara yang terletak di bawah undang-undang dengan bertujuan untuk cuba mencari satu titik persefahaman, sama ada boleh ataupun tidak membaiki balik rumah tangga ni. Sebab suami nak, isteri tak nak, kan dia macam tak bertembung ke situ kan. So sama juga macam talak lah. Okay, so far faham so itulah perkara yang berlaku. Saya nasihatkan macam tu lah dekat puan tu. So puan tu kata pun clear lah. So bila clear tu,
Kita tunggulah apa yang berlaku nanti ni. Alright. So, daripada kisah yang saya sampaikan tadi ni, saya percaya ramai yang nak bertanyakan soalan. Betul tak? Rambut aku pun dah jadi K-pop dah malam ni. Leonardo DiCaprio. Gitu. Okay, so saya rasa okey lah kot cakap tu penerangan. Saya buka soalan lah. Saya tahu hampa mesti banyak soalan kan. Tapi tadi ada first tadi tu kan. Puan apa tu nama? Puan first tadi tu, puan boleh tanyakan soalan. Okay, siapa yang baru, yang menonton ni, yang baru, boleh tanyakan soalan. InsyaAllah saya cuba bagi pandangan berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri yang membawakan kes di mahkamah dan juga berdasarkan kepada pembelajaran saya. Okay, anda boleh letakkan soalan. InsyaAllah saya akan cuba untuk jawabkan soalan tersebut. Kalau saya tak boleh jawab, saya mohon maaf. Sebab apa? Saya pun manusia biasa juga. Masih banyak perlu belajar. So far okey Hampa semua faham Puan Nuriza je tulis balik soalan sebab soalan yang atas tadi tu, yang post awal-awal, dia dah tak nampak dah sebab dia benda ni bergerak tau. Bila bergerak tu dia hilang. Puan tulis kat sini, saya nampak kan. Puan tulis kat sini kan. Dia dah bergerak. Dia dah nak atas dah puan. Saya pun tak tahu apa yang puan tanya tadi. Okay, tulis soalan dulu. Saya minum ayam sana. Minum dulu. Oh, lega sikit malam ni bila hujan. Syok saya syok bila live malam-malam ni dia macam cool sikit kan. Dia kalau macam kalau live kat office ni, saya dah buat ketetapan di mana kita akan live pada waktu siang jam 3 jam 3 petang pada hari Selasa. Selasa betul. Betul lah. Hari Selasa. Live pada jam 3 petang, sama ada saya ataupun Puan Afika. Okey, tapi kalau untuk Jumaat malam, insya-Allah saya lah. Okey. Aku bagi spend time masa dengan hampa tau. Dah lah pagi tadi ada sebutan kes. Saya bet secara online. Okey. Mana soalan? Okey. Ida Sukri. Dah berpisah bertahun pun boleh rujuk ke? Tak payah nikah semula ke? Oi. Puan, rujuk ni hanya boleh dilakukan dalam tempoh iddah sahaja. Iddah raj'i. Iddah raj'i ni maksudnya talak 1 dan juga talak 2. Talak kali pertama ataupun talak kali kedua. Iddah raj'i. Okey, iaitu dia punya period dia tu, masa dia tu adalah kalau kata orang yang masih datang period, yang masih datang haid, okey, 3 kali suci. So antara 3 kali suci tu macam ni. Macam contoh hari ni bercerai dalam keadaan suci. Kemudian minggu depan kita period. Kemudian datang suci. Tu baru 1 kali suci. So kita kira lah sendiri. Alright, kita kira sendiri. Ada orang yang dia punya standard dia mungkin pergi kepada 3 bulan. Ada orang kadang-kadang 3 bulan lebih. Yang penting kita kena kira sendiri masa kita bercerai tu dalam keadaan suci ataupun keadaan period. Tak kisahlah period ke suci ke, yang penting dia punya iddah tu 3 kali suci. Tapi kalau orang yang bercerai tu dalam keadaan dia dah habis period dah, kita panggil menopause lah. Okay, so kalau orang yang bercerai dalam keadaan menopause, dia punya iddah raj'i dia adalah selama 3 bulan. Okay, so 3 bulan. Dia kira lah kalau hari ni berapa belas Ogos? 13 Ogos. Dia punya suci kali pertama 13 hari bulan 9. Suci kali kedua 13 hari bulan 10. Suci kali ketiga 13 hari bulan 11. So after 13 hari bulan 11 tu kira habis lah. Alright. Tu contoh dia. Ataupun orang yang diceraikan dalam keadaan dia sedang hamil. Let's say lah dia tengah pregnant, masa diceraikan tu dalam kandungan tu 5 bulan.
So dia mungkin kalau normal ni ada lagi 4 bulan sebelum masuk 9 bulan untuk lahirkan anak tu. So jadi dalam tempoh 4 bulan sebelum melahirkan anak tu dia boleh rujuk. Sebab iddah untuk orang yang dicerai dalam keadaan hamil adalah selagi mana isteri tu tidak bersalin, tidak melahirkan anak lagi. So kalau dia dah habis melahirkan anak tu, kira dah habis dah tempoh dia punya iddah tersebut. Okey. Tapi kalau dah habis iddah, dah dapat dah sijil cerai semua ni kan. Kalau tak ada claim, kata suami tak ada claim, kata ada lafaz rujuk dan sebagainya, so kita dah habis. Yang ni kalau kata nak balik dekat suami, bekas suami tu, boleh kena ada akad nikah yang baru. Kena ada mas kahwin yang baru. Okey. Yang ni saja saya nak bagi tahu lah. Ada tok guru saya cakap lah, dia kata, Fahmi nak telajang tu benda tak? Katakanlah ada seorang wanita isteri ni, bekas isteri, kata, tuan macam mana nak buat kalau kata suami, bekas suami ni kerja doktor gila-gila saya dulu, bukan main lagi, talak, ceraikan saya, tiba-tiba sekarang ni duk kejak-kejak saya pula kan. Saya lemah lah, tapi bila saya nak saya nak kawan dengan orang lain pun dia duk main kacau. Padahal saya bukan lagi isteri dia. Kan, selalu kata tu. So saya pun terfikir juga, betul juga bos, nak buat macam mana? Bagi tahu saya, pesan je macam ni. Cakap je lah. Boleh, kalau awak nak dekat saya balik, boleh. Tapi syaratnya, mas kahwin yang saya nak ni adalah 5 juta, 10 juta. Barulah rasa macam, mampu tak? Lah kan, baru lega sikit kan. Orang panggil apa, gila talak kan. Macam tu lah dia punya buah dia. Dia kalau dengar kata, 5 juta tak boleh dapat Okey, sajalah kongsi untuk guru saya ajak. Ni saya sampailah kat hampa. Siti Nur Akilah Abu Bakar, dalam tempoh iddah suami isteri boleh duduk serumah ke? Jawapannya, ada pandangan yang kata boleh, ada pandangan yang kata tak boleh. Okey, tapi saya berpegang kepada pandangan yang mengatakan boleh. Iaitu boleh lagi suami dengan isteri duduk serumah, tapi patutnya berlainan bilik. Kerana bimbang berlaku persetubuhan. Berlaku fitnah kat situlah. Tapi kalau katalah kan, nak bersetubuh sekalipun, di sisi mazhab Syafi'i, dia mesti kena ada lafaz. Macam talak dalam mazhab Syafi'i kena ada lafaz yang jelas. Macam tu juga rujuk. Kalau kata dalam tempoh iddah, tak dah malam kan, pejabat agama pun tak buka kan, pejabat agama tak buka, tiba-tiba lah kan, masing-masing naik ayam. Masing-masing naik ayam kan. So suami boleh je lah lafaz rujuk, sebutlah, aku rujuk perkahwinan kita ni kembali. Macam tu, aku rujuk kamu kembali, saya rujuk awak kembali. Rujuk kalau dalam bahasa Inggeris pun saya tak ada perkataan Inggeris. Divorce mungkin ada lah kan perkataan dia. Tapi kalau rujuk saya tak tahu. I taking you back. Tak boleh. Dia mesti kena ada lapan perkataan rujuk. Saya rujuk kamu kembali. Alright. So kalau kata nak duduk serumah boleh, tapi biar berlainan bilik. Jadi kalau kata kita nak duduk berasingan pun tak ada masalah lah. Sebab ada pandangan yang kata boleh duduk berasingan. Cuma kita kena jaga batas. Sebab kita masih lagi dianggap sebagai isteri yang masih lagi dalam tempoh iddah raj'i. Maksudnya kita tak boleh macam berlebih-lebihan sangat dalam dalam untuk bermakeup dan sebagainya. Nak cuba dalam tempoh iddah kita dah nak berkawan dengan lelaki lain. Maksud berkawan ni bukan kawan biasa, kawan tempat kerja tu tak, tapi berkawan yang maksudnya macam ada perhubungan lah. Yang tu tak boleh lah. Biar dah habis betul dulu, habis yang iddah tu, yang tu kalau lepas tu nak kawan dengan siapa pun terpulang lah. Nurul Aisyah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sekarang kan keadaan PKP, iddah 3 bulan. Kalau habis iddah tapi mahkamah tak call-call, jadi macam mana dikira iddah tu Tuan Fahmi? Iddah tetap berjalan puan.
Okey, iddah tetap berjalan bermula daripada tarikh lafaz cerai tersebut. Alright. Cuma kalau katalah ada nak laku rujuk tu kan, suami boleh sebut dulu. Boleh sebut dulu lafaz rujuk tersebut. Saya bagi situasi yang mana saya percaya Puan Aisyah punya soalan ni, saya rasa ramai orang yang mungkin ada situasi yang macam ni juga dalam tempoh PKP kita ni. Yang mana ada suami ni, dia lafaz cerai luar mahkamah kan. So, suami ada lafaz cerai luar mahkamah. Let's say lah, suami lafaz cerai pada hari ni, contoh dia. Okay. Kita hari ni, kita mungkin nak filekan kes tu, kita filekan kes pun lambat. Kemudian nak dapat tarikh naik mahkamah pun sekarang ni pun lambat. Katakanlah kita nak naik mahkamah ni dalam bulan 10. Hari ni baru bulan 8. Nak naik mahkamah bulan 10. Kan lambat lagi tu kan. Dalam tempoh yang tu, kita boleh beranggapan bahawa kita boleh beranggapan, kita kena menganggap yang lafaz cerai ni mungkin boleh sah. Okay, so kalau sebab saya tak boleh kata lafaz cerai tu sah dah. Sebab yang hanya boleh mengesahkan lafaz cerai ni adalah hakim. Jadi, dalam keadaan kita tak pergi jumpa lagi hakim, kita tak dapat lagi pengesahan, tapi dah ada lafaz cerai, kita buat pengesahan sahaja kan. So, kita dah kena beranggapan lafaz cerai tersebut sah. Beranggapan dulu, okay? Beranggapan lafaz cerai tu sah. Kemudian dalam tempoh tu kita kena beranggapan kita sedang menjalani tempoh iddah. Menjalani tempoh iddah bermula daripada hari ini sampai nak membawa kepada bulan 10 untuk di depan hakim tu, tempoh iddah kita tu dah berjalan. Okay? Tempoh iddah kita tu dah berjalan. So, dalam keadaan kita tak disahkan lagi, tapi kita dah berasa beranggapan lafaz cerai tersebut sah, and then duduk lagi serumah, let's say lah nak rujuk, nak bersetubuh. Okay, so bila nak bersetubuh yang tu, suami boleh lafaz dulu rujuk sebelum nak tu kan. So tu apa? Ayan tak payah tahu, nanti Ayan tahu. So, aku dah kata dah aku tahu So apa yang beritahu adalah suami ni sebut dulu, aku rujuk kamu kembali. Sebut sahaja. Okay, so sebut perkataan rujuk, isteri pun kena setujulah. So kalau isteri pun setuju, lafaz rujuk tersebut, barulah boleh. Okay, so pada bulan 10, pada bulan 10 nanti naik mahkamah tu, sahkan dulu lafaz cerai tersebut. Sahkan. Let's say lah mahkamah kata lafaz tersebut sah. So lepas mahkamah kata lafaz tersebut sah, anda bagi tahu pada hakim juga bahawa ada berlaku rujuk pada tarikh bila. Ingatlah tarikh lafaz rujuk tu. Kalau tarikh lafaz cerai tu pun ingat, of course tarikh lafaz rujuk pun kena ingat juga. So lafaz rujuk tu ingat bila tarikh dia. Okay. Lepas dah disahkan tu, bagi tahu kat hakim. So hakim akan rekodkan kata ada lafaz rujuk tersebut. And then lepas tu anda pergi kepada pejabat agama. Kalau dah keluar lafaz cerai, CJ cerai nanti ni, dah dapat perintah cerai, anda pergi pejabat agama, anda bagi tahu kata ada lafaz cerai talak 1 disahkan mahkamah, dan kemudian ada rujuk yang berlaku pada tarikh bila-bila. Itu proses dia. Sebab sekarang ni saya faham, bila tempoh PKP ni mahkamah tak beroperasi secara normal. Ada yang mahkamah langsung tak berjalan pun ada juga. Kan? Jadi situasi macam ni lah yang memerlukan kepada mahkamah perlu beroperasi. Tapi apakan daya, kita faham dalam keadaan PKP macam ni kadang-kadang bimbang, tambah-tambah varian yang cukup dahsyat ni kan, membuatkan kita pun terfikir nak jalan ataupun tidak kan, mahkamah nak jalan secara normal balik ni. Alright, so apa yang perlu kita fikirkan adalah apa tindakan yang patut kita lakukan dalam tempoh iddah tersebut kalau nak berlaku rujuk. Kalau kata berlaku lafaz cerai, kita kena ingat tarikh lafaz cerai, kita kena sahkan juga. Okey, tu cara dia. Faham kan? Saya terang ni okey kan? Okey kan? Awak, rambutku dah makin macam Leonardo DiCaprio dah ni. Leonardo DiCaprio tu pelakon hak hero cerita Titanic tu, Ali Lin. Apa beza cerai bain sugra dengan talak raj'i? Cerai bain sugra masih lagi ke suami hak rujuk? Okey, Puan Alin Lin, bain sugra tu maksudnya tak boleh rujuk dah. Okey, contoh dia
mahkamah fasah. Jatuh fasah, isteri mohon fasah, kemudian mahkamah sabitkan fasah. Okay, jadi dia tak boleh rujuk. Alright. Ataupun cerai secara tebus talak. Kita bayar kat suami sejumlah wang, bayar RM1,000 contoh dia. Okay, so cerai tebus talak. Kalau nak balik dekat suami, bekas suami tu boleh kena ada akad nikah yang baru, kena ada mas kahwin yang baru. Ni bain sughra. Bain sughra ni dia tak boleh rujuk, tapi kalau nak balik dekat bekas suami, kena ada akad nikah yang baru, kena ada mas kahwin yang baru. Macam pengantin baru. Macam pengantin baru. Okay, tapi kalau cerai raj'i ni, dia boleh lagi kita sebut perkataan rujuk. Muhammad Hakim. Cik Hakim saja. Tuan Fahmi nak tanya kenapa setengah tempat suami nak rujuk dalam tempoh iddah, isteri tak mahu, tapi suami dia ikut saluran undang-undang. Dipendekkan cerita rujuk tu berjaya. Memang semua negeri tak sama ke? Alright. Dipendekkan cerita rujuk tu berjaya. Okay. Bila macam ni lah kan, situasinya adalah bila suami claim kata ada lafaz rujuk dalam tempoh iddah. Okay. Suami claim ada lafaz rujuk dalam tempoh iddah. Kemudian suami dia tak boleh pergi pejabat agama dah, sebab pejabat agama dia hanya boleh rekod masa kita dalam tempoh iddah. Selepas dah habis iddah, suami claim nak kata ada lafaz rujuk, yang ni dia akan pergi kepada kuasa mahkamah. Jadi dia kena buat pengesahan. Okay, nama permohonan tu macam puan yang dapat tadi itulah, masa saya cerita awal tadi tu. Dia kena buat permohonan pengesahan rujuk. Jadi, dalam proses mahkamah ni, dalam proses perbicaraan ni, biasanya bila sebut lafaz rujuk ni, dia adalah kuasa kepada lelaki. Okay, kuasa kepada lelaki untuk dia buktikan kepada mahkamah yang ada lafaz rujuk tersebut. So, dalam perbicaraan ni, saya tak boleh nak kata something, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku perbicaraan dalam kes tu. Tapi for sure, apa yang saya boleh cakapkan, dalam bab rujuk ni, macam mana sekalipun, dia tertakluk kepada hukum syarak dan dia tertakluk kepada undang-undang. Basically, setiap undang-undang negeri lebih kurang sama sahaja. Iaitu, kalau isteri tak bersetuju untuk rujuk, dia perlu dilantik kepada jawatan kuasa pendamai. Jadi basically semua macam tu. Tapi kalau kata ada mahkamah sahkan lafaz rujuk tersebut, ni bermakna ada perkara yang dalam perbicaraan tu yang boleh mengikut kepada pengesahan tersebut berdasarkan kepada hukum syarak. Cuma saya tak boleh nak cerita lebih lah, sebab kadang-kadang apa yang berlaku bicaraan tu kita tak tahu. Tapi kalau kata mahkamah sahkan tu, maksudnya ada benda yang bertepatan dengan hukum syarak. Tapi kalau kata isteri tu tak puas hati, dia boleh buat rayuan. Dia boleh buat rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah lah atas keputusan tersebut. Tapi basically saya boleh kata dalam bab undang-undang enactment keluarga Islam, bab cerita rujuk ni sama. Iaitu kalau isteri tak bersetuju, dia akan perlu untuk dilantik kepada jawatan kuasa pendamai. Dia punya section dia tu lah. Okay. Noriza Ja. Okay. Ni soalan yang mula-mula tadi tu kan. Saya dapat tahu suami curang, tapi suami tak nak ceraikan saya. Tapi dia ada kata kalau saya minta cerai, dia akan jual rumah kami. Dan 1 sen pun tak bagi pada saya dan anak-anak. Apa tindakan patut saya buat? Bolehkah saya minta atas perceraian kalau rumah tu dijual? Sekiranya terjadi perceraian, saya suri rumah. Jadi lain sikit . Okay, tak apa Puan Noriza Je. Saya percaya Puan adalah follower baru saya kan. Okay, terima kasih Puan . Alright. Kalau katalah Puan, bercerailah apa jenis sebab sekalipun. Sama ada Puan yang filekan cerai ke, ataupun suami yang filekan cerai ke, ataupun cerai secara fasah ke, cerailah apa jua jenis perceraian sekalipun. Okay? Cerailah apa jenis perceraian sekalipun, bab harta sepencarian tak ada kaitan dengan jenis perceraian kita. Contoh Puan nak cerai sebab suami curang. So suami pun dia tak mau panjang-panjang, Puan pun tak filekan fasah, Puan filekan cerai biasa, suami lapar cerai. Okay? So bercerai macam biasa. Tak ada isu kata Puan tak boleh tuntut
Okey, puan tak boleh tuntut harta sepencarian. Ataupun suami tak setuju nak cerai, okey, kemudian puan nak tuntut fasah atas alasan suami curang. Katakanlah berjaya buktikan dekat mahkamah yang suami curang dan sebagainya. So mahkamah fasahkan perkahwinan tersebut. Alright? So mahkamah yang bubarkan perkahwinan puan. Boleh tak tuntut harta pencarian? Boleh. Sebab harta sepencarian tak ada kaitan satu pun. 1% pun tak ada kaitan dengan apa jenis perceraian kita. Kalau pun seorang isteri ni, masa dalam perkahwinan tu, dia disabitkan nusyus oleh mahkamah. Mahkamah sabitkan nusyus. Okey? Pun tak akan menggagalkan isteri ni untuk dapat harta sepencarian. Sebab harta sepencarian, dia hanya ada satu sahaja benda yang kita kena ingat. Iaitu isunya mengenai sumbangan. Apa sumbangan kita dalam tempoh perkahwinan? Okey? Untuk membeli harta tersebut. Kalau kita suri rumah sekalipun, kita tetap layak untuk dapat harta sepencarian. Sebab seorang suri rumah, dia ada sumbangan tak langsung, iaitu memasak, basuh baju dan sebagainya. Melainkan rumah tu suami sediakan bibit. Kalau bibit yang everything buat segalanya, so mungkin isteri ni tak ada sumbangan tak langsung. Tapi kalau katalah isteri ni suri rumah yang melakukan kerja-kerja rumah, okay, so dia layak untuk tuntut atas pencarian dengan alasan sumbangan tak langsung tersebut. So, jangan risau Puan Nuriza je. Apa saja jenis perceraian yang berlaku kepada diri Puan, Puan tetap boleh tuntut harta sepencarian. Benda ni tak boleh digugurkan, melainkan Puan sendiri yang tak mau tuntut. Mahkamah pun tak boleh gugurkan harta sepencarian. Apa yang mahkamah boleh gugurkan kalau kata bercerai dekat mahkamah rendah ni? Bercerai dekat mahkamah rendah tau. Okey. Harta sepencarian dekat mahkamah tinggi. Jadi kalau kata bercerai kat mahkamah rendah, nak minta gugurkan harta pencarian pun tak boleh. Kalau kata kita setuju bercerai dekat mahkamah rendah, kita nak minta isteri kita gugurkan tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertunggak. So kalau isteri setuju, yang tu boleh gugur. Tapi harta pencarian dia tak boleh sebab dia kuasa mahkamah tinggi. Dan biasanya kita tak akan pernah pun gugur harta pencarian sebab ada sumbangan isteri dekat situ. Okay, so ada sumbangan isteri kat situ. Alright. Habibah Bib Ibrahim. Saya nak tanya, kalau suami tengah marah, dia terlepas cakap aku tak mau makan masakan hang bukan bini aku lagi, adakah jatuh talak tu? Dan macam mana suami nak ambil tindakan sebab dia tak niat nak cerai? Saya rasa Puan Habibah Bib Ibrahim pun adalah follower yang baru juga. Okey, tak apalah. Saya memandangkan saya macam okey je malam ni. Alright, Puan Habibah. Kalaulah, dan siapa-siapa yang lain-lain siapa-siapa yang lain-lain juga, siapa yang berlaku lafaz cerai luar mahkamah kepada diri dia, okey, dia rasa suami dia tak ada perkataan cerai. Suami dia tak mengaku bini lah, suami dia bagi tahu kata dia bujang lah dan sebagainya kan. So dia rasa macam yang ni lafaz cerai ni. Ini lafaz cerai ke? So dia rasa macam tu. Bila kita ada perasaan rasa saja kita ada rasa macam aku rasa macam lafaz cerai ni. Okey, tapi tak ada perkataan cerai. Alright? Yang tu maknanya lafaz cerai kinayah. Kiasan. Tak ada pun perkataan cerai. Kan? Macam contoh, hang bukan bini aku lagi. Ada tak perkataan cerai kat situ? Tak ada kan? Ada tak perkataan talak, firak, sirah, ataupun perkataan cerai? So tak ada perkataan yang jelas perkataan cerai tu. Cerai tak ada, talak tak ada, firak tak ada, sirah pun tak ada. Okay, so dekat situ tu maksudnya dah jadi perkataan kita sebut sebagai kinayah. Talak, cerai, kinayah. So macam mana kita nak tahu kinayah ke kiasan sebagainya tu? So kalau kita rasa macam ini rasa macam lafaz cerai. Lafaz cerai ke kan? So kita rasa macam dekat dalam hati kita ni, aku rasa aku rasa macam dia cerai ni. Yang tu lah maksudnya kinayah, kiasan. Kita dah rasa macam benda tu. So apa yang perlu anda lakukan adalah, Puan Habibah dan yang lain-lain yang ada situasi macam ni,
kena pergi ke mahkamah syariah untuk buat pengesahan. Lafaz cerai yang tidak ada perkataan cerai, tidak ada perkataan talak, kita sebut talak kinayah ni, dia perlukan kepada niat suami. Niat. Okey, niat. Hadis pertama dalam hadis 40. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli ri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu fid dunya wal fid dunya apa benda tak aku lupa dah kat situ. Oh, jam lah hadis 40 dah lupa pula dah. Astagfirullahalazim. Nah, tapi hadis pertama tentang niat lah. Alright. So bab talak kinayah ni dia bergantung kepada niat suami. So, macam mana kita nak tahu niat dia ada ataupun tidak? Niat tu dia tak boleh dekat luar. Niat tu hanya boleh diterima di hadapan hakim mahkamah syariah saja. Sebab tu saya kata dia kena buat pengesahan. Siapa yang ada rasa je kan suami dia lepas cerai dekat luar mahkamah macam ni, kita sebut lafaz kinayah macam ni. So, kena buat pengesahan, buat satu tuntutan saman pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Kita dakwalah kata suami pada tarikh sekian-sekian 13 bulan 8 2021 jam 9 malam dia ada sebut kepada saya aku hang bukan bini aku lagi. Jadi saya merasakan itu adalah lafaz cerai. So kita minta buat pengesahan. So bila dapat pengesahan tersebut, hakim akan minta akan panggil suami untuk bagi keterangan. Betul tak ada lafaz cerai, ada lafaz yang isteri dakwa ni? Betul. Apa niat kamu? Saya niat, kalau dia kata saya niat saya untuk ceraikan dia, so mahkamah akan berpegang kepada keterangan suami tersebut. Sebab itu niat dia. Kalau dia kata hang bukan bini aku lagi, apa niat kamu? Saya tak niat untuk cerai. Saya tak niat untuk cerai. Habis tu apa yang kamu masukkan hang bukan bini aku lagi? Wallahualam lah, macam-macam lah jawapan. Saya tak tahu lah nak kena macam mana. Tapi kalau dia kata saya tak ada niat pun untuk nak mencerai masa tu, so mahkamah akan berpegang kepada keterangan dia dan berdasarkan kepada sumpah dia. So dia kena angkat sumpah masa tu. Wallahi wabillahi watallahi, bahwasanya aku tidak berniat untuk menceraikan isteriku. Macam tu lah. Okay, so ikutlah mahkamah buat tetap lafaz tu macam mana, macam tu lah. Sebab lafaz talak luar mahkamah yang memerlukan kepada niat, dia mesti kena bersama dengan sumpah suami juga. Clear? So kalau tanya kat saya, siapa pun tanya saya kat lepas ni cerita tentang sah ataupun tidak, sorry, anda pergilah tanya dekat mana-mana peguam syar'i sekalipun, tanya pilah kat siapa sekalipun, jawapan dia tetap sama. Saya tak boleh sahkan. Kalau ada ustaz-ustaz yang kata, oh ini sah-sah ni kan, sah ustaz ni tak belajar undang-undang. Alright. Dalam Malaysia ni, kita bukan sekadar berpegang pada hukum syarak sahaja. Kita kena refer juga kepada undang-undang. Syarak dengan undang-undang adalah dua benda yang penting dalam bab menentukan suatu hukum. Bab lafaz cerai ni, dia perlu disahkan oleh mahkamah. Mahkamah pun refer kepada hukum syarak juga. Dia tak boleh sendiri-sendiri saya jatuhkan. Mentang-mentang saya belajar bab fiqh munakahat ni, so saya kata, oh ni sah-sah. Tak boleh macam tu. Sebab lafaz kinayah, dia mesti kepada niat. Niat tu hanya boleh berlaku di hadapan pengakuan, di hadapan hakim sahaja. Bukan depan cik hakim. Depan cik hakim yang duk tengok dalam ni, yang selalu follower saya ni, ni nama dia hakim. Okay? Saya saja gurau-gurau cik hakim. Saja promote nama cik hakim. Nur Hidayah Anwar, Tuan Fahmi, untuk kes lain bukan rujuk, tanya dalam slot setiap Selasa 3 orang. 3.00 orang ke? Boleh je kalau saya tak faham apa yang daya 3 PM. Yalah 3 petang lah. Okey. Mas kahwin 5 siapa kalau tu. Betul Cik Hakim kata maybe itu hikmah setengah pandangan bagi duduk serumah untuk mengubah hati masing-masing. Betul. Sebab ada hukum menyatakan yang
dalam tempoh iddah, isteri harus untuk berhias cantik kepada suami yang ceraikan dia ni untuk tujuan membaik balik rumah tangga tersebut. Tapi kalau hati ada lagi lah kan. Kadang-kadang hias cantik macam mana pun, kalau hati dah tak nak pun susah juga. Lawa hijau biru. Ni nama dia baju Belantara Spa. Saya adalah owner kepada Belantara Spa. Tapi itulah dalam tempoh PKP macam ni, bila spa antara institusi yang terjejas teruk lah kan. Tapi saya ada come out dengan benda lain lah. Saya jual Belantara Diffuser. So thank you pada siapa-siapa yang dah dapat Belantara diffuser tersebut. Diffuser benda yang boleh keluarkan bau asap tu. Okay. Siapa nak boleh PM. Macam oppa Korea. Aduh, kembang lah aku malam ni. Oppa Korea pula dah. Kalau suami lafaz cerai dalam keadaan isteri berpantang, sah atau tidak lafaz tu? Sah pun. Kalau lafaz tu lafaz yang soreh, lafaz tu lafaz yang kinayah ke, tak kisah. Asalkan lafaz tu membawa kepada cerai, alright, dia boleh disahkan. Apa jua keadaan masa tu. Keadaan isteri lah. Isteri period ke, tengah berpantang ke, tengah mengandung ke. Dia tak jadi isu kepada masa isteri tu. Okay. Cuma kita kena buat pengesahan di mahkamah. Kena buat pengesahan di mahkamah. Kalau suami lapas masa dalam keadaan berpantang. Okay. Sebab especially lah, tak kisahlah dalam keadaan apa sekalipun isteri tu. Tapi kalau keadaan suami tu, kalau suami tu lafaz cerai dalam keadaan dia tak sedap, dia mabuk kan. Dia makan ubat, dia ambil ubat tu pula khayal. Okay. Kemudian dia lafaz cerai. So benda tu mungkin tak boleh diterima, diangkat. Dalam keadaan dia tidur ke, dalam keadaan dia marah yang terlampau sangat ke. Okay. So macam mana pun, yang ni bab lafaz cerai kena pergi ke mahkamah untuk buat pengesahan. Alright. Saya tak boleh cakap sah ataupun tidak, tapi saya boleh kata dia boleh jadi sah dalam apa jua keadaan sekalipun ikut pada lafaz tersebut. Kalau suami lafaz cerai dalam keadaan berpantang, boleh kena iddah terus ke ataupun kena tunggu sampai habis berpantang? Iddah tetap jalan puan. Nak habis dah sikit lagi Yan Jadi habiskan soalan ni. Dalam keadaan masih pantang. Nak tanya tentang poin iddah. Okey, iddah kalau orang yang dalam berpantang tu, kalau kata datang period 3 kali suci lah. Tapi kalau dalam berpantang tu tak datang period, mungkin ada sakit dan sebagainya kan. So kena tengok pada 3 bulan lah kot. Tengok pada 3 bulan. Okay, macam tu je, 3 kali suci ataupun 3 bulan. Saya tak tahulah, kalau kata bab ni saya rasa lebih baik wanita lah kot terangkan. Orang yang berpantang ni biasanya dia datang period ataupun tak, saya pun tak tahu puan. Serius. Tapi kalau kata dia datang period dalam keadaan berpantang, so maksudnya dia akan menjalani 3 kali suci. Tapi kalau dalam keadaan berpantang tu tak datang period, yang tu boleh rujuk kepada 3 bulan. Okey, rujuk pada 3 bulan. Tapi katakanlah dalam keadaan berpantang tu darah haid tu mungkin turun tak berhenti. Tak normal. Okey, turun tak normal. Yang ni ada pandangan kata ikut pada 3 bulan. Okey. Leonardo DiCaprio associate. Lawak tu. Aku cik . Itu kadang ada suami melupuskan harta isteri. Ya betul. Mana laki ni tak ada geng lah cikgu. Jarang ada laki nak belajar Cik Alchemy tangan berapi. Sebab biasanya saya berkongsi tentang hak wanita. Jadi banyak wanita lah nak belajar. Sukalah laki nak belajar sikit kat sini.
Tuan Fahmi, lagi satu soalan saya. Bab anak pula. Kalau bekas suami ugut saya nak ambil hak jagaan anak sebab saya minta nafkah anak, saya akan gagal ke dapat jagaan tu? Sebab dalam fikir-fikiran tak ada kata putus dari hakim. Oh, bab jagaan anak tak ada kaitan dengan bab nafkah anak puan. Kalau puan tuntut nafkah anak pun, bab jagaan puan takkan gagal. Kalau kata puan tak bagi tengok anak, pun takkan gagal hak jagaan. Cuma puan mungkin akan dianggap macam tak wajar lah. Sebab bab jagaan anak dia ada isu dia tersendiri. Dia nak tengok kepada kebajikan. Okay, kebajikan anak tu. Siapa yang lebih baik menjaga kebajikan anak tersebut. Alright. Tanggungjawab bapa memang kena bagi nafkah anak. Walaupun anak tak duduk dengan si bapa. Okay, sebab dalam undang-undang bab jagaan ni dia lebih berat kepada ibu. Okay, Puan Aisyah dia lebih berat kepada ibu. Kalau bab nafkah anak ni dia memang wajib kepada bapa. Melainkan anak tersebut anak tak sah taraf. Kalau anak tak sah taraf, yang ni dia tak wajib kepada bapa biologi. Dia memang 100% kepada ibu dan keluarga sebelah ibu. Okay. Saya ada plan sebenarnya nak buat artikel untuk berkaitan dengan ini. Nanti saya akan upkan. Okay, Puan Aisyah dah draft dah pun. Manja Lara. So soalannya sama juga. Kalau suami kata aku cerai hang, macam mana ustaz? Ustaz pula tu panggil aku ni. Dah lah rambut macam K-pop macam ni pun apa boleh panggil aku ustaz lagi kan. Ustaz tu apa Yan? Ustaz tu orang yang bagus lah Ada saya tanya ustaz tu apa. Kalau suami kata aku cerai hang macam mana? So kalau kata ada lepas cerai tu, pergi buat pengesahan lah. Jangan tanya saya lah Macam Korea pula channel ni. Lawak betul lah Puan Puteri Kinabalu. Mami Erin kata, Tuan, saya pernah pergi mahkamah tanya pasal cerai kinayah, tapi pegawai kat mahkamah tu suruh saya tanya sendiri niat suami. Tak perlu pun pergi mahkamah. Macam mana pula tu? Boleh juga. Boleh. Kalau kata suami ada lapas cerai kinayah kan. So, kita tanya kat suami, ada lapas cerai? Ada niat tak? Kalau suami kata saya tak ada niat. So, kalau kita rasa yakin untuk berpegang dengan niat suami tu, cukup lah. Saya pun setuju. Tapi kalau katakanlah kan kita rasa macam nak hilangkan syak, nak hilangkan keraguan, okay? Nak ada kepastian, boleh buka kes. Tak ada isu pun. Pegawai mahkamah tak boleh halang kalau kata anda nak filekan kes untuk membuat pengesahan. Kadang-kadang ada orang ni, dia nak pengesahan daripada orang yang betul kan. So orang yang betul ni hakim lah. Jadi dia nak dapat pengesahan daripada hakim. So kita boleh buat tuntutan tersebut. Dalam keadaan yang kita dah tahu, kata suami ni dia akan kata saya tak ada niat. So mahkamah akan berpegang juga kepada keterangan suami tersebut. So hakim akan kata, so bahawa mahkamah tidak mensabitkan lafaz cerai atas sebab suami tidak berniat untuk menceraikan tu. Kalau kita rasa macam lafaz cerai kinayah tu, pegawai mahkamah kata, pergi tanya suami saja. Kalau suami kata okey, tak payah buat. So kalau kita yakin dengan suami tu kata niat macam tu, so tak payah buat lah. Khas untuk orang yang tak yakin saja. Ataupun orang yang dia nak suami dia mengaku depan mahkamah. Kan? Suami dia tak mengaku. Lapas kinayah dah. Antara kita dah tak ada apa-apa lagi. Faham? Tu kan kita macam, itu dah macam niat cerai kan. So kita nak dia mengaku depan mahkamah. Dia tak mengaku. So mungkin depan hakim tu dia mungkin akan mengaku kan. So ikutlah. Boleh Mami Erin Faik, bosku lama tak jumpa, sihat khabar? Baik, alhamdulillah Faik. Lama tak jumpa hang tu. Aduh, nantilah kita jumpa kat balik pulau. Aduh. Balik pulau tu dekat Penang Layan. Tuan, macam mana nak buat tuntutan atas pencarian? Puan Razwin tanya. Jawapannya, lantik peguam, suruh peguam buat saman.
nak masuk mahkamah, nak buat tuntutan atas perceraian dekat Mahkamah Tinggi Syariah ni kena buat saman. So saya nasihatkan lantik peguam daripada awal untuk buat saman dan filekan kes di Mahkamah Tinggi Syariah. Tu cara dia nak buat tuntutan. Tuan, lari dari topik perbicaraan dalam kamar tu kenapa? Perbicaraan dalam kamar tu maksudnya secara tertutup. Maksudnya tak ada orang boleh tengok kes tu, tak boleh dengar kes tu, melainkan hakim dengan orang yang mohon saja, dengan pembantu hakim. Peguam pun tak boleh masuk. Tu perbicaraan dalam kamar. Ataupun mungkin ada peguam yang dibenarkan masuk. Contohnya dia lantik peguam untuk, let's say contoh anak tak sah taraf. Okay? Dia anak tak sah taraf, perempuan, dia nak kahwin. Bila dia nak kahwin, dia kena buat permohonan wali hakim. Jadi kes permohonan wali hakim untuk anak tak sah taraf ni, dia dikira sebagai perbicaraan dalam kamar. Dia boleh dikira sebagai satu aib lah, kalau kata open. Okay, dalam mahkamah puan, dalam mahkamah ni Kak Kia, perbicaraan mesti secara terbuka. Maksudnya orang awam boleh masuk. Kita cerita dalam keadaan yang bukan COVID lah. Kalau kata dalam keadaan yang bukan COVID ni, mahkamah ni kira tempat awam. Okay, dan tempat awam yang mana kita boleh masuk untuk dengar. Kita contohlah, kita rasa macam teringin nak pergi dengar kes pasal hari ni, pimpin mahkamah tengok-tengok ada bicara. So kita boleh masuk, boleh dengar. Sebab dia dikira sebagai mahkamah terbuka. Tapi kalau kata perbicaraan dalam kamar ni, dia perbicaraan tertutup. Benda-benda yang boleh melibatkan kepada aib, ataupun mungkin proceeding tu benda yang tak perlu pun kehadiran orang lain. Contoh dia, peguam datang nak minta tarikh je. Kadang-kadang depan pendaftar saja. So yang tu dalam perbicaraan kamar. Tu contoh dia lah Maksudnya tak ada orang boleh tengok lah. Syah Zarki, bila nak live IG? Bila nak live lagi? Tak puan, Cik Syah tanya kat saya kau. Saya live setiap minggu hanya 2 kali saja lepas ni. Iaitu pada hari Selasa petang jam 3 petang, dan kemudian satu lagi hari Jumaat macam ni lah, Jumaat malam. Bukan malam Jumaat tau, ada beza tu. Oh, nak save masa. Oh, alright. Balik pulau belakang Batu Feringgi kot. Yelah, tempat derian kan. Malam ni betul kata malam patut nak fokus anak kan. Betul lah. Tapi saya sebenarnya dapat request daripada seseorang. Dia kata, tuan, boleh tak kalau boleh kekalkan pada waktu malam, seminggu sekali pun tak apa. Dia kata macam tu, Cik Hakim. Dia kata sebab pada waktu malam ni, dia kata dia suka sangat dengar pada waktu malam, sebab senang untuk berkomunikasi, senang kadang-kadang untuk tu. Jadi saya fikir hari Jumaat ni pun siang dah ada spend dengan anak. Okey, tak apalah. So malam saya rasa macam okey lah. Okay? Saya bagi peluang. Kita try dulu, kita try error. Tapi saya rasa insyaAllah okey. Okey, habis dah soalan. Alhamdulillah. Ada lagi ke ni? Apa ni? ITF IPGKSM. Masih suami isteri duduk berasingan, anak-anak dengan saya suami, isteri duduk seorang. Nafkah isteri tak bagi sejak bulan 11, sejak tinggal berasingan. Dia tuntut fasa sebab tak bagi nafkah. Boleh ke sebab dia yang tak nak duduk dengan saya, tak perlulah bagi nafkah kan? Oh, okey. Cik ITF, panjang ITF, selagi mana isteri tu tidak disabitkan nusyus, selagi tu dia berhak untuk terima nafkah. Jadi kalau kata duduk berasingan pun, kita tetap kena bagi nafkah selagi mana dia tidak disabitkan nusyus oleh mahkamah. Okay? Jadi kalau kata lepas dah 3 bulan, 4 bulan tu duduk berasingan, kita tak bagi nafkah sebagainya tu, kita pun tak ada perintah nusyus kepada dia. Jadi dia boleh tuntut fasah atas sebab tak dapat nafkah tersebut. Cantik malam Jumaat, malam Sabtu. Oh, sudah malam Jumaat cukup malam Jumaat. Jumaat malam. Jumaat malam. Jumaat malam Sabtu. Jumaat malam Sabtu.
Dia bukan cantik malam Jumaat, malam Sabtu. Jumaat, malam Sabtu. Betul. Viewers pun banyak sikit. Petang tengah bekerja. Betul lah tu. So, petang ni mungkin Puan Afika kot. Puan Afika pun kan saya punya peguam juga. So, Puan Afika mungkin akan live. Ataupun mungkin saya jugalah. Tengoklah. Yang mana sesuai. Okay. Selalu balik kerja. Okay. So, sebab itulah saya dapat PM daripada seseorang. Dia kata, tolonglah live pada waktu malam. Sebab sekali pun tak apa seminggu. Sebab ramai orang yang suka tengok juga saya pada waktu malam. So ada juga yang kata nak dengar saya menyanyi kan. Ni lah, ni gitar duduk ada kat belakang ni. Okay, tapi malam ni tak ada nyanyi lah. Alright, so itu saja daripada saya. Saya rasa cukup lah kot malam ni. Berkenaan cerita tentang rujuk ni. Saya rasa ramai semua dah faham. Dan thank you so much kepada semua yang dah baca artikel, yang dah tekan share, yang tengok video live ni, yang tekan share, okay, yang komen dan sebagainya ni. Alright, saya sangat-sangat bersyukur saya dapat follower macam anda semua yang sudi setia dengan saya. Dan insya-Allah saya akan cuba balas kesetiaan anda tersebut dengan saya cuba untuk terus berkongsi dengan anda supaya kita semua sentiasa dalam keadaan yang terus untuk belajar. Okay, saya pun sedang belajar. Saya cuba kongsikan apa yang saya pelajari tersebut, insya-Allah. So jangan risau siapa yang rasa macam video ni dia mungkin terlepas dan sebagainya. Ada video-video yang kita upkan dekat YouTube. Dekat YouTube ni daripada dulu sampai sekarang saya konsisten, insya-Allah. Semua video ada dekat YouTube. Anda boleh buka YouTube, tulis je Fahmi Ramli channel. Tulis je Fahmi Ramli. Nanti jangan lupa untuk subscribe channel tersebut. Alright. Dan siapa yang nak rasa macam lebih dekat dengan saya, macam bukan lebih dekat apa. So ikutlah lagi. Saya agak aktif dalam penulisan dekat Telegram. So anda boleh ikut Telegram. Dan kemudian selamat malam Opa. Aduh, Korea betul aku ni. Aku kena layan cerita Korea juga lah kalau macam ni. Okay, so lepas ni nyanyi lagu Korea je tuan. Terima kasih tuan kongsi ilmu berguna. Right, thank you so much. Nanti saya nak dengar cerita Korea agak lah ni, Boys Over Flower. Alright. So tengoklah juga saya aktif juga kat TikTok sekarang ni. So siapa yang rasa macam nak saya jawab soalan-soalan dan sebagainya, anda boleh letak soalan dekat TikTok. Dan dekat TikTok tu soalan pendek pun tak apa, insya-Allah kita akan cuba jawabkan. Banyak soalan tapi saya akan tengok soalan yang dah saya tak pernah jawab lagi. Kadang-kadang soalan tu lebih kurang sama. So saya kena cari soalan yang jenis baru pula lah. Okay, kat TikTok pun best juga boleh tanya soalan tu. Alright, itu saja daripada saya. Thank you so much. Have a good night. Saya doakan anda semua sihat dan sweet dream. I love you all. Bye bye. Assalamualaikum. Sarangeyo.